Baik. Perkara pertama dalam kita nak memastikan perancangan dan pengurusan kewangan kita pada tahap yang betul, kita perlu mengetahui proses pengurusan kewangan. Okey, jadi proses pengurusan kewangan bermula dengan kita menetapkan matlamat kewangan. Kita nak kumpul duit ni nak buat apa? Tadi cikgu nak beli iPhone 13. Korang nak beli apa? Ada nak beli game lah, ada nak beli kereta lah. Sekarang ni budak-budak pun dah ada duit banyak nak beli kereta kan. Jadi macam mana kita nak, apakah matlamat kita nak kumpul duit saja-saja ke? Nak kahwin ke? Kan sekarang ni ramai nak kahwin muda. So kita kena ada matlamat. Dia bukan saja-saja nak kumpul, tak, mesti kena ada matlamat. Okey, yang kedua, kita nak menilai kedudukan kewangan kita. Ya, kita nak simpan duit. Tapi kalau hari ni kita gaji RM500, kita nak simpan RM400, nak makan RM100 dalam masa sebulan, nak makan apa dik? Tak boleh. Sekarang ni kos sara hidup tinggi. Maka kita kena ukur baju di badan sendiri. Kita tengok bagaimana keadaan kita, duit kita okey ke tak, kan? Berapa kita boleh simpan setiap bulan. Barulah kita dapat menetapkan kewangan kita tadi. Dapat dah beli iPhone tadi. Kalau tidak, belilah Samsung. Samsung apa? Yang murah sikit kan. Okay, yang ketiga, mewujudkan peluang kewangan. Kita dah tahu matlamat kita dah tahu apakah status kewangan kita, aliran tunai kita, baru kita wujudkan peluang kewangan. Berapa nak simpan, berapa nak ditolaknya, berapa nak kena spend budget. Kita kena buat kita punya plan kewangan tu. Kita punya aliran tunai, pembelanjaan tetapnya, pembelanjaan tidak tetapnya dan sebagainya. Kemudian lepas kita dah wujudkan plan, kena melaksanakanlah plan kewangan tu. Kena menyimpan lah. Ni duk plan memanjang, pergi hujung bulan beli benda lain kan. Jadi mimpi je lah iPhone 13 tu kan. Jadi kena melaksanakan lah. Kenalah simpan betul-betul kan. Sama ada kita simpan dalam tabung ke, kalau kita nak menabung, ataupun kita asingkan duit kita ke. Kena melaksanakan pelan kewangan kita. Dan yang terakhir sekali, tidak boleh tidak, kita kena mengkaji semula dan menyimak balik kemajuan proses pengurusan kewangan kita. Bagus ke tidak? Adakah dengan kita menyimpan bulan ini RM50, dalam masa 1 tahun kita boleh beli iPhone? Kan menyimpan RM10 kan sampai setahun pun tak cukup juga. Sebab apa? Sebab kita punya simpanan tu tak cukup, kita terpaksa gunakan untuk benda lain. That's why lah kita kena recheck balik, mengkaji semula mampu tak kita nak capai matlamat ini ataupun tidak. Pun begitu, dalam melaksanakan semua proses kewangan ini, kita perlu melaksanakan perkara pertama, iaitu matlamat keuangan. Dia mesti berkait. Kalau matlamat keuangan ni tidak ditepati, tak di-follow, so dia akan efek kepada perkara-perkara lain tu, iaitu menggunakan kaedah SMART. Macam nak mengaji kaedah SMART ya. Okey, ni lah SMART tu. SMART means specific, measurable, attainable, realistic and time bound. Okey, SMART boleh dengan S. S, spesifik. Matlamat kita pertama kena spesifik lah. Nak beli iPhone 13. Dia bukan nak beli phone. Yalah, beratus jenis phone ada. Yang murah, yang mahal, mesti kena spesifik. Phone apa? Phone iPhone 13 yang macam mana? 120 gig, berapa gig tu? Berapa tu? Apa spesifik itu? Kita kena bagi tahu type-nya, modelnya. Kedua, mestilah boleh diukur. measurable, boleh diukur. Maknanya berapa nilai dia tu? Boleh diukur. Ini ada berapa? RM3,499. Boleh diukur lah. Kalau kata saya nak pergi bulan, boleh diukur tak? Boleh tak ada nilai yang boleh diukur? Susah kan? So macam tu susah lah kita nak follow pengurusan kewangan ni. That's why perlu ada measurable ya. Kemudian attainable. Attainable ni boleh dicapai. Okey, boleh dicapai, iaitu dengan tadi itulah, kalau beli iPhone, so boleh simpan duit dan boleh beli ya. Dan seterusnya, realistic. Real maknanya benda tu logik untuk dia kita capatlah realistic tu ya. Kita boleh dapat perkara tu, kita boleh nampak iPhone 13, bukan benda yang mustahil pun. Ada duit jalan lah. Tak ada duit, tengok je lah. Okey, dan terakhir sekali, mestilah terikat dengan masa time bound. Time bound, iaitu ada tempoh masa tertentu. Kita nak beli iPhone dalam masa berapa tahun? Setahun lebih dah terkeluar iPhone 14 adik. so
Dalam masa bulan 3 bulan. iPhone ni cepat dia punya cycle produk dia kan. Setahun lebih je lagi ke iPhone 20 dah. Kawan tu baru nak beli iPhone 13. Jadi dia mesti kena ada tempoh masa yang tertentu. Dia bukan main simpan je. Bila nak beli? Entah. Entah tu sampai bila dah tak dapat. That's why lah kita perlu mengikut kepada SMART, smart. Barulah kita dapat menguruskan kewangan kita dengan baik.